Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Alhamdulillah yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, barisan AJK Masjid Al-Akram dan juga muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di fasa yang terakhir pada bulan Rajab, kemudian kita akan memasuki bulan Syaban, kemudian kita akan berpuasa, akan menyambut bulan Ramadan. Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam ni kita sambung perbincangan yang pada bulan yang lalu mengenai dengan solat witir. Pada malam ni kita akan lihat mengenai dengan berjemaah solat sunat witir. Witir ini dilaksanakan sama ada pada bulan Ramadan ataupun selain daripada bulan Ramadan. Perkara pertama saya nak sebut pada malam ini, sekiranya witir dilaksanakan selain bulan Ramadan, mengikut pendapat yang mu'tamad adalah tidak disunatkan secara berjemaah. Bahkan hukumnya adalah harus. Sama seperti solat hajat, solat duha. Solat ini disunatkan, tetapi dibuat secara berjemaah adalah tidak disunatkan dan tidak dimakruhkan. Hukumnya adalah harus. Seseorang yang buat solat duha secara berjemaah, dia ada kuliah duha, dia ajak semayang berjemaah, semayang sunat awabin, semayang sunat qabliyah, ba'diyah secara berjemaah, solat sunat hajat, istikharah dan sebagainya, solat sunat yang bukan berbentuk syiar, tidak disunatkan berjemaah. Tetapi tidak juga disunatkan, tidak juga dimakruhkan. Sunat pun tidak, makruh pun tidak, hukumnya harus. Seperti mana solat witir selain daripada bulan Ramadan. Melainkan sekiranya seseorang itu niat untuk mengajar orang yang sedang sembahyang ataupun sebagai memberi motivasi kepada jemaah yang lain. Sebab jemaah kalau tak selalu memberi nasihat tentang solat witir tapi tak buat, bila buat berjemaah baru dibuat, maka pada ketika itu sebagai galakan adalah dibenarkan. Bukan dibenarkan, tetapi digalakkan untuk dilaksanakan secara berjemaah kerana mengajar dan juga memberi motivasi kepada jemaah. Tapi dia tak dapat pahala jemaah lah, dia dapat pahala sebab niat kebaikan. Sebab jemaah ni kalau tak buat secara berjemaah, memang dia tak buat, kena buat. Tapi tak dapatlah pahala jemaah, cuma dapat sebab niat kebaikan tersebut. Sama juga wirid. Wirid ni selepas semayang kena perlahankan suara. Cuma bolehlah mengangkat sedikit sekira-kira tak mengganggu jemaah yang lain yang sedang solat. Sama ada solat sunat ataupun orang yang masbuk, maka imam tak perlu menguatkan suara. Itu hukum asalnya. Tapi kalau niat untuk mengajar jemaah, sebab orang Melayu kita kalau tak wirid kuat, maka dia tak ikut sekali. Tapi kuat tersebut ada batasannya lah. Sampai kuat yang tak boleh orang masbuk membaca Fatihah. Sebenarnya memanglah semayang jemaah kena datang awal, sebagai bonus kepada orang yang datang awal untuk mereka dapat wirid bersama dengan imam. Tapi harus diingat, sebab dibina sesuatu rumah Allah Subhanahu wa taala, masjid ataupun surau ini adalah untuk dilaksanakan solat. Itu tujuan ataupun maksud utamanya. Dan wirid, selawat dan sebagainya, zikir adalah perkara yang sunat. Makmum yang masbuk, yang sembahyang fardu, itu adalah fardu. Jadi benda yang fardu lebih utama kalau kita lihat berbanding dengan perkara-perkara yang sunat. Ini dipanggil sebagai aulawiyat, perkara yang perlu diutamakan.
Ada orang nak kejar benda-benda yang sunat sampai dia tak perasan termasuk perkara yang haram. Sama juga tuan-tuan pergi menunaikan umrah, tuan-tuan nak berebut untuk cium Hajarul Aswad. Hajarul Aswad sunat je, tuan-tuan tak perlu cium pun tak apa. Yang bertolak-tolak, bertumbuk sampai pijak kaki orang tu semua adalah perkara yang menyakiti saudara Islam yang lain. Hukumnya adalah berdosa. Untuk mendapatkan perkara yang sunat, sanggup melakukan perkara yang dosa. Itu tuan-tuan perlu menitik beratkan. Jangan sampai satu perkara yang kita nak pulun perkara yang sunat sampai melakukan perkara yang haram. Ini semua solat sunat witir secara berjemaah ini, selain daripada bulan Ramadan, walaupun dia harus, tapi dia ada qaid ataupun syaratnya. Jangan sampai mendapat tomahan daripada jemaah yang lain. Kalau imam sesebuah masjid ajak solat witir secara berjemaah, dan kalau sekali-sekala mungkin tak menjadi masalah, tapi selalu dan jemaah melihat perkara ini satu perkara yang pelik, dan sehingga ada sebahagian jemaah yang menganggap perkara ini adalah wajib, jadi pada ketika itu perlu ditinggalkan, dan dilarang sama sekali untuk melaksanakan secara berjemaah, sebab dia memberi kefahaman yang salah kepada jemaah. Sama juga pada pagi Jumaat kita akan membaca surah apa? Sejadah. Surah Sejadah ni sunat. Bila mana imam tak baca, maka satu masjid riuh. Sebab apa imam tak baca surah Sejadah? Surah Sejadah sunat. Kalau tak baca pun tak apa. Kadang imam tak baca surah Sejadah, makmum yang belakang rukuk, makmum yang belakang sujud. Sebenarnya tak perlu sujud sebab imam baca surah lain. Pernah sekali kalau tuan-tuan sembahyang di Masjidil Haram, pada musim haji yang lalu, sembahyang ni imam baca surah Sejadah, imam sujud, makmum depan saya semua rukuk. Jadi saya pun terrukuk sekali, sebab saya tak pasti, sebab imam jauh, kita pun tak tahu imam ada bilik khusus dia, ataupun imam berada di dekat tempat dia lah, tempat imam, kita pun tak tahu. Dia baca memang baca surah apa? Sejadah, cuma kita tak tahu sebab takbir dia pendek, nampak macam nak rukuk ataupun sujud. Jadi saya tengok sampai 3-4 saf semua rukuk, kita pun rukuk sikit, rupanya tersilap, dia sujud sebenarnya bukan rukuk. Nah, itu pada sembahyang subuh lah. Ni saya cerita pada musim haji, sebab musim haji ni kita pergi awal masjid, kalau tak penuh 3 jam sebelum subuh, azan subuh kita dah pergilah. Bila pergi awal kita akan rasa penat, mengantuk. Jadi kadang-kadang kita dengar pun imam baca sama, kita pun tak apa nak sedar mana. Sebab tu tersilap. Tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam bulan Ramadan, pendapat yang sahih, pendapat yang asah di sisi ulama Syafi'i, disunatkan berjemaah solat sunat witir pada bulan Ramadan. Tak kiralah sama ada dia buat witir sebelum daripada solat tarawih ataupun selepas daripada solat tarawih. Yang afdalnya selepas solat tarawih lah kita buat witir. Sama ada dia buat solat tarawih ataupun dia tak buat solat tarawih, buat witir terus, boleh juga. Itulah pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i kita. Walaupun di sana ada satu pendapat yang kata tak disunatkan berjemaah witir kalau dia tak buat solat sunat tarawih, sebab witir ini disunatkan berjemaah kerana ada solat sunat tarawih. Itu satu pendapat lah, tapi pendapat tersebut pendapat yang tidak kuat. Pendapat yang kuatnya adalah disunatkan witir pada bulan Ramadan adalah disunatkan berjemaah. Berdasarkan pendapat ini, maka disunatkan berjemaah witir sama ada dia melakukan solat tarawih ataupun tidak. Dan imam tersebut sama ada dia melakukan solat witir tak kiralah 3 rakaat ataupun dia buat 11 rakaat, tidak jadi masalah. Yang penting witir boleh dilaksanakan secara berjemaah, tak kira imam nak buat berapa rakaat tu. Fa alaihi an yuhrima al imam fi salisah bi rakaatain.
Dan kalau dia nak tambah juga, dia nak buat, imam buat 3, dia nak tambah sampai 11. Imam buat rakaat yang ketiga, satu rakaat witir tu yang terakhir, tuan-tuan niat 2 rakaat. Imam beri salam, tambah lagi 1 rakaat. Tambah lagi 1 rakaat untuk mendapat pahala solat witir secara berjemaah. Kemudian tuan-tuan pula tambah lagi sampai 11 rakaat. Sebab ada sebahagian surau dahulunya saya jadi imam tarawih di satu tempat lah. Minggu yang pertama dia buat witir 3 rakaat, minggu yang kedua dia buat witir sampai 5 rakaat, minggu ketiga 7 rakaat. Dan saya yang saya rasa terkejut, tak ada pun makmum yang keluar, semua makmum ikut. Imam Az-Ziyadi menyatakan, kalaulah berlaku pertembungan antara jemaah pada witir bulan Ramadan, witir bulan Ramadan kita buat awal lepas daripada tarawih, ataupun kita nak lewatkan witir, sebab Nabi kata ij'alu akhir salatikum witran, jadikan akhir solat kamu ni witir. Yang mana yang perlu kita dahulukan? Maka ulama kata dilewatkan witir itu lebih utama, sebab berdasarkan hadis yang saya bacakan tadi, ij'alu akhir salatikum witran, jadikan akhir solat kamu adalah witir. Walaupun sebahagian di kalangan manusia mereka tersalah faham dalam masalah ini, mereka menyatakan jemaah itu lebih afdal berbanding dengan melewatkan witir. Jemaah dalam solat witir lebih afdal berbanding melewatkan solat witir walaupun sembahyang berseorangan. Ini kefahaman yang silap sebahagian di kalangan manusia, kerana mereka melihat dari sudut jemaah tu, dari sudut teks nas hadis adalah dibuat witir itu di akhir. Sebenarnya boleh buat ikut saja imam. Imam buat, tapi tuan-tuan jangan pula sembahyang tarawih je tak buat witir. Witir buat kat rumah. Sebab dalam satu hadis, siapa yang qiyam bersama dengan imam daripada awal sampai ke akhir sehingga imam selesai sembahyang, maka seolah-olah dia menghidupkan sepanjang malam. Jadi bila tuan-tuan buat tarawih tak buat witir, tuan-tuan tak dapat fadilat tu. Jadi ikut saja imam sampai ke witir. Yang pendapat yang tadi dilewatkan witir hingga ke akhir, kalau tuan-tuan nak, tuan-tuan tambahlah witir lagi. Maksudnya imam buat 3 rakaat, tuan-tuan buat 4 rakaat. Esok subuh sebelum akhir bangun tahajud, selepas tahajud tutup 1 rakaat. Itu cara paling mudah. Walaupun ada beberapa cara yang lain, tapi saya kira cukup satu tu saya bagi tahu kepada tuan-tuan dan juga puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam beberapa perkara yang kita perlu tahu dalam solat sunat witir, kadang-kadang berlaku bila kita buka puasa terlampau banyak, maka kita akan rasa penat dan kita datang masjid, imam dah habis sembahyang isyak, kita nak buat sembahyang tarawih, imam nak buat sembahyang tarawih dah, kita baru nak sembahyang isyak. Kita sembahyang tarawih sekali dengan imam tapi tak sembahyang isyak, maka tak dibenarkan solat tarawih, melainkan kena solat isyak dulu. Syarat untuk solat tarawih ini bermula waktunya adalah selepas kita sembahyang fardu isyak. Kalau tak sembahyang fardu isyak, macam mana tuan-tuan nak buat solat sunat tarawih? Sama juga dengan witir. Tuan-tuan tak solat fardu isyak lagi, macam mana solat tuan-tuan nak buat solat witir? Witir akan masuk bila selesainya solat fardu isyak. Tuan-tuan nak sembahyang solat sunat tarawih adalah selepas selesainya solat sunat isyak, solat fardu isyak. Sunat tak apa, sunat isyak tuan-tuan tak nak buat pun tak apa, ba'da isyak. Tapi bulan puasa kita kena perbanyakkan ibadat sunat lah. Terutama bulan puasa yang kita akan menghampiri dalam beberapa minggu sahaja lagi sebenarnya. Kalau boleh kita cuba konsisten ataupun istiqamah dalam solat sunat rawatib. Solat sunat rawatib ni mana solat sunat qabliyah dan juga solat sunat ba'diyah. Sebab solat sunat, antara solat sunat yang terafdal selepas solat fardu adalah solat sunat rawatib. Walaupun di sana ada pandangan sebahagian kecil di kalangan ulama Syafi'i menyatakan solat tahajud lebih afdal berbanding solat rawatib, tapi pendapat majoriti di kalangan ulama Syafi'i solat rawatib lebih afdal, sebab dia solat yang mengiringi
sebelum dan juga selepas sembahyang fardu, maka dia lebih diberi keutamaan. Jadi kalau boleh bulan puasa, tuan-tuan cubalah konsisten untuk solat sunat qabliyah dan juga ba'diyah. Kalau tak sempat qabliyah, tuan-tuan boleh buat selepas daripada sembahyang fardu, tuan-tuan buat qabliyah 2 rakaat, tuan-tuan buat ba'diyah 2 rakaat. Dua-dua 4 rakaat tuan-tuan buat selepas daripada sembahyang fardu. Pendapat Imam Romli, dia kata boleh niat 2 sekali, sahaja aku solat sunat qabliyah dan ba'diyah zuhur 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Gabungkan solat sunat qabliyah dan juga ba'diyah. Pendapat Imam Romli, tetapi satu pandangan daripada Ibnu Hajar tak setujulah. Tapi sebenarnya dua-dua pendapat ni kuat. Pendapat Imam Romli, pendapat ulama mutaakhirin mazhab Syafi'i, pendapat Ibnu Hajar juga adalah pendapat ulama mutaakhirin di kalangan ulama Syafi'i. Dua-dua pendapat ini adalah pandangan yang kuat. Jadi tuan-tuan, tapi bagi pandangan saya sendiri adalah tuan-tuan buat secara berasingan lah. Bila buat berasingan, pahalanya lebih. Tuan-tuan boleh dapat pahala qabliyah dan juga ba'diyah sekali, tapi setiap sembahyang, rukuk kita, sujud kita yang buat secara berasingan, 2 rakaat qabliyah, 2 rakaat ba'diyah, maka itu pahalanya lebih berbanding tuan-tuan gabungkan niat saja. Memang dapat pahala, tapi pahala tak sebanyak yang kita asingkan ibadat tu, 2 rakaat qabliyah, 2 rakaat ba'diyah. Dan satu lagi adalah solat sunat qabliyah subuh. Isteri Nabi kata Nabi cukup menitik beratkanlah solat sunat qabliyah subuh. Cuma tuan-tuan tak perlulah tunggu, tak perlulah kadang-kadang masa terlepas, kita sampai-sampai imam dah start semayang dah, tuan-tuan boleh buat lepas semayang subuh. Kalau tuan-tuan malu buat dekat kawasan dalam, tuan-tuan pergi bahagian belakang-belakang buat semayang sunat. Orang tak akan kecam, orang tak akan kata apa-apa, sebab diorang mana tahu tuan-tuan semayang apa, qada ke semayang apa, mana tahu. Sebab sekarang ni semua dah tahu mana ada solat sunat ba'diyah subuh. Jadi kita semayang sunat selepas subuh, kita niat qabliyah, orang lain tak tahu. Kadang-kadang orang yang solat selepas semayang fardu subuh, kita pun tak tahu dia sembahyang zuhur yang semalamnya dia tertinggal, kemungkinan kita tak tahu. Jadi kebarangkalian apa-apa semayang pun dia boleh. Ataupun tadi lepas semayang fardu dia keluar sekejap, ambil handset dia ke dalam kereta, dia tertinggal, dia masuk balik, dia solat tahiyatul masjid 2 rakaat selepas semayang fardu subuh, tak jadi masalah. Jadi solat sunat qabliyah subuh ini sebenarnya boleh buat sebelum daripada azan subuh dan juga selepas daripada azan, bukan sebelum azan subuh, sebelum semayang fardu dan juga selepas daripada semayang fardu subuh. Cuma dia dari segi afdal dan juga tidak afdal, dipanggil mafdul, itu saja. Kalau tuan-tuan nak sengaja, ada masa tapi tak nak buat, sebab apa tak nak buat, saja nak buat lepas subuh, boleh, tapi dia tak jadi afdal lah. Yang sunat dan afdalnya adalah sebelum subuh, sebelum semayang fardu subuh. Tapi kalau tuan-tuan buat selepas pun semayang masih sah, cuma niat qabliyah lah, jangan niat ba'diyah, sebab tak ada solat sunat ba'diyah subuh. Dan di hadapan saya ni ada satu keratan lah, dia mohon kepada penceramah supaya sama-sama membantu pihak masjid dalam menjayakan kempen jom berjemaah di masjid. Ajak jiran, tetangga, kawan-kawan, sahabat handai sama-sama berjemaah di masjid. Sebab sekarang kalau kita lihat waktu semayang dah terlampau lambat, lewat subuh mungkin dulu 6.10, sekarang sampai ke 6.18. Jadi 6.18 ni dulu dah habis semayang lah. Dulu dah habis, dah masjid dah, semua dah keluar masjid dah. Tinggal beberapa orang je, orang tua-tua yang baca Quran je, yang lain semua dah keluar. Jadi sekarang 6.18 baru azan, 6.30 baru semayang. Jadi masa tu banyak. Sebab tuan-tuan, bila tuan-tuan tahu dalam hadis, bila salah seorang di kalangan manusia mengetahui, sekiranya manusia ni mengetahui kelebihan solat subuh secara berjemaah,
ataupun solat isyak secara berjemaah, mereka akan datang walaupun dalam keadaan merangkak, sebab kelebihannya besar. Cuma kita tak nampak kelebihan solat subuh secara berjemaah ni. Bila kita tak nampak, maka kita nak cepat je semayang dekat rumah. Tapi kita perlu tahu antara solat berjemaah yang afdal adalah solat sunat, solat fardu subuh, sebab dia antara yang susah untuk kita laksanakan secara berjemaah. Kemudian semayang fardu isyak dapat seolah-olah dia menghidupkan sepanjang malam, separuh malam. Semayang fardu subuh seolah-olah dia menghidupkan sepanjang malam. Hadis ini sebenarnya dua hadis yang berbeza tau, tetapi dia ada kaitan. Kalau tuan-tuan semayang fardu subuh tetapi tak semayang fardu isyak berjemaah, maka tak dapat juga seperti menghidupkan sepanjang malam. Yang kata semayang subuh berjemaah mendapat menghidupkan sepanjang malam itu adalah orang yang jaga sembahyang subuh dan juga sembahyang isyak secara berjemaah, dua-dua sekali. Dia combinekan dua-dua. Ini antara kelebihan. Kalau kita lihat dalam sirah Nabi pun, perjalanan hidup Nabi ni dekat rumah semua dia buat kerja. Dia lah sapu sampah, dia lah masak, semua dia buat. Semua dia buat. Menjahit baju pun dia buat. Kalau selipar putus jahit, Nabi buat sendiri. Semua Nabi buat. Tapi bila mana azan, Nabi tinggalkan semua pekerjaan Nabi segera keluar untuk sembahyang berjemaah. Dan dalam hidup Nabi tak pernah sembahyang berseorangan ataupun sembahyang di rumah, berjemaah di rumah. Nabi akan datang ke masjid untuk sembahyang berjemaah, sehingga di akhir-akhir saat kewafatan Nabi, sebelum kewafatan Nabi dipapah oleh dua orang sahabat untuk datang sembahyang berjemaah. Ini menunjukkan Nabi ajar kepada kita sembahyang berjemaah ini satu perkara yang penting. Sampai Nabi pernah memberi ancaman kepada manusia yang hidup pada zaman Nabi untuk membakar rumah mereka siapa yang tidak melaksanakan, tidak datang sembahyang berjemaah. Tapi Nabi tidak buat. Cuma Nabi ada keazaman untuk membakar rumah yang tak datang berjemaah. Bila Nabi buat, akan jadi wajib. Sebab Nabi tak buat, maka tak wajib sembahyang berjemaah tu. Tapi hukumnya sunat. Walaupun sebahagian mazhab ada yang menyatakan wajib, wajib berjemaah. Tak apalah, tapi dalam mazhab Syafi'i kita sunat. Walaupun sunat, tuan-tuan perlu tahulah, walaupun sunat dari segi hukum fiqahnya sunat, tapi dalam kehidupan kita nak ikut cara Nabi. Nak ikut cara Nabi semayang di masjid, tak kira semayang apa pun. Jadi kita kena datang secara semayang berjemaah di masjid ataupun di surau. Yang Nabi semayang dalam hadis, Nabi semayang di rumah, Nabi semayang berjemaah di rumah, itu semayang sunat. Itu semayang sunat. Kadang-kadang beberapa orang sahabat menjadi makmum Nabi, terutama seperti mana semayang tarawih lah. Bila bulan puasa, Nabi semayang berseorangan di masjid. Nabi semayang seorang-seorang, Nabi buat satu lingkaran, Nabi semayang seorang. Tengok-tengok penuh belakang Nabi, ikut Nabi, jadi makmum Nabi. Malam yang kedua Nabi keluar, tengok makin ramai, jadi makmum Nabi. Malam yang ketiga penuh masjid sampai ke belakang. Malam yang keempat Nabi tak nak keluar dah sembahyang tarawih berjemaah. Sebab apa? Sebab dia khawatiri. Nabi kata, aku khawatir, takut-takut sembahyang malam ini difardukan kepada kamu. Asalnya sunat sembahyang tarawih, takut-takut difardukan. Bila aku buat setiap malam secara berjemaah, takut menjadi fardu. Dan hukum mengenai dengan saya bagi tahu tadi, orang yang sembahyang, tuan-tuan datang, perbincangan kita tadi sambunglah, walaupun banyak diselit dengan perkara-perkara lain. Tuan-tuan dah buka puasa banyak, datang penat, datang dah sehabis dah sembahyang isyak, imam sembahyang tarawih. Jadi tuan-tuan sembahyang fardu isyak bermakmumkan dengan imam sembahyang solat sunat tarawih. Itu tidak jadi masalah lah. Tidak jadi masalah. Dalam mazhab Syafi'i kita sah. Apa juga semayang, yang penting imam bukan solat gerhana ataupun solat mayat. Selain daripada itu semua sah.
Kalau imam solat mayat ataupun solat gerhana, kita sembahyang isyak, maka tak sah lah. Maka tak sah. Sebab apa? Sebab cara nizam ataupun cara sembahyang tu lain. Tapi sebenarnya dalam masalah ini, tuan-tuan perlu tahu, mazhab Syafi'i antara yang membenarkan, mazhab lain tak membenarkan. Sebab apa? Sebab makmum sembahyang fardu, imam sembahyang sunat. Macam mana sembahyang yang lebih kuat bergantung kepada sembahyang yang tak berapa kuat. Sebab itu majoriti di kalangan ulama selain mazhab Syafi'i, mereka menyatakan tak boleh. Tak boleh apa? Tak boleh makmum yang sembahyang fardu mengikut imam yang sembahyang sunat. Sebab dia sembahyang fardu, sembahyang dia lebih kuat berbanding imam sembahyang sunat. Macam mana imam solat sunat tarawih, makmum sembahyang fardu isyak. Sembahyang fardu isyak lebih power, lebih kuat daripada solat sunat tarawih sebab dia fardu. Mazhab Syafi'i sah sebab dia tak lihat dari sudut sembahyang mana lebih kuat. Mazhab Syafi'i melihat sudut sistem sembahyang tu, cara sembahyang. Sembahyang mayat tak ada rukuk, tak ada sujud, jadi tak sah kita ikut sebab cara pelaksanaan tu berlainan. Tapi untuk sembahyang fardu ikut sunat, sunat ikut fardu, tak kiralah makmum sembahyang sunat, imam sembahyang fardu, ataupun makmum sembahyang fardu, imam sembahyang sunat, semua sah dalam mazhab Syafi'i. Cuma tuan-tuan perlu tahu apa dia? Bila mana sembahyang makmum sembahyang fardu, imam sembahyang sunat, itu majoriti di kalangan, itu sepakat, bukan majoriti, sepakat ulama kata boleh. Sebab makmum sembahyang sunat, sunat tak apa kuat. Imam sembahyang fardu, makmum yang sembahyang sunat ikut imam sembahyang fardu, itu boleh. Itu ulama sepakat boleh, sebab bergantung kepada benda yang lebih kuat, itu boleh. Cuma masalah yang tuan-tuan perlu tahu, kita nak bincangkan pada malam ini, ulama Syafi'i menyatakan tak disunatkan sekiranya sembahyang itu berlainan. Seorang imam, makmum sembahyang fardu isyak, yang imam sembahyang solat sunat tarawih, boleh ataupun tidak? Mazhab Syafi'i semua boleh, yang saya bagi tahu tadi. Yang penting cara pelaksanaan sembahyang tu sama, bukan sembahyang gerhana. Sebab sembahyang gerhana ada dua kali rukuk. Cuma di sana ada 3 pandangan di kalangan ulama Syafi'i. Walaupun mereka membenarkan, ada yang mengatakan khilafus sunnah, bertentangan dengan sunnah. Ada yang menyatakan pandangan kedua, hukumnya khilaful aula, bertentangan dengan perkara yang aula dan juga perkara yang afdal. Dan perkara yang ketiga, pendapat yang ketiga, yang ada yang menyatakan makruh. Dalam kitab Mughnil Muhtaj, Khatib Asy-Syarbini menyatakan tidak disunatkan. Imam Asy-Syarwani dalam Hasyiah Tuhfatul Mu'min, dia menyatakan hukumnya khilafus sunnah. Pendapat pertama menyatakan tidak disunatkan, sekiranya buat maka adalah khilafus sunnah, bertentangan dengan sunnah. Pandangan yang kedua adalah di sisi Imam Ish-Shibramil-Lisi, ulama Syafi'i, menyatakan hukumnya khilaful aula. Dalam kitab I'anatul Talibin, hukumnya khilaful aula. Khilaful aula makna bertentangan dengan perkara yang afdal atau perkara yang aula. Walaupun sembahyangnya sama, imam sembahyang zuhur, makmum sembahyang zuhur, bezanya adalah imam sembahyang tunai, makmum sembahyang qada, ataupun imam sembahyang qada, makmum sembahyang tunai. Walaupun berbeza dari sudut itu juga hukumnya khilaful aula, bertentangan dengan perkara yang aula. Khilaful aula bawah sedikit, lebih ringan daripada makruh. Inilah pendapat yang mu'tamad, pandangan yang kedua. Bila mana sembahyang fardu mengikut sembahyang sunat, imam sembahyang sunat, ataupun makmum sembahyang sunat, imam sembahyang fardu, makmum sembahyang fardu, imam sembahyang sunat, hukumnya adalah khilaful aula. Ini pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Dia lebih rendah sedikit daripada makruh, tak sampai ke tahap makruh. Dan pandangan yang ketiga menyatakan makruh, Imam Al-Qalyubi dalam hasyiahnya, Imam Bujairimi dalam hasyiahnya, dan juga Imam Jamal dalam hasyiahnya
juga dalam Bushrul Karim, syarah pada Muqaddimah Hadramiyah juga menyatakan hukumnya makruh. Tapi pendapat yang mu'tamad adalah khilaful aula, bertentangan dengan perkara yang aula. Jadi sebenarnya yang terbaiknya bagaimana? Terbaiknya adalah sembahyang berseorangan. Sebab apa? Sebab sembahyang berseorangan semua ulama kata sah. Sembahyang berseorangan semua ulama kata sah. Tuan-tuan nak sembahyang isyak, nak mengikut imam sembahyang sunat tarawih, tuan-tuan sembahyang fardu isyak. Ada ulama kata sah, ada ulama kata tak sah. Ada ulama kata boleh, ada ulama kata tidak boleh. Ulama Syafi'i kata boleh lah. Cuma bila tuan-tuan sembahyang isyak berseorangan, semua ulama kata sah. Semua ulama kata boleh dan sah. Tak ada ulama kata tak sah. Jadi berdasarkan pandangan ini, ulama menyatakan sembahyang berseorangan itu lebih afdal. Sekiranya pelaksanaan sembahyang, niat sembahyang itu berbeza antara imam dan juga makmum. Walaupun sebahagian ulama di sana ada melihat dari sudut yang berbeza, mereka melihat dari sudut lain, iaitu mereka lihat apa? Sekiranya orang yang sembahyang berseorangan, sembahyang fardu, tidak mengikut imam yang sembahyang sunat ataupun sembahyang yang berlainan daripada makmum, mereka melihat ada satu pandangan ulama di sana, yang ada satu mazhab, satu pandangan yang menyatakan tidak sah sembahyang berseorangan, mesti setiap kena berjemaah. Berdasarkan nak keluar khilaf ini, mereka kata sembahyang je berjemaah walaupun sembahyang imamnya berlainan dengan sembahyang makmum. Itu satu pandangan di kalangan ulama lah. Cuma bila dia sembahyang fardu isyak, imam sembahyang tarawih, dapat tak fadilat jemaah tu? 27 kali ganda tu dapat ataupun tidak fadilat berjemaah? Di sisi Imam Ar-Ramli dan juga Imam Ibnu Hajar dan juga Imam Az-Ziyadi, mereka menyata dapat fadilat jemaah, insya-Allah taala dapat, walaupun sembahyangnya berlainan antara imam dan juga makmum. Walaupun di sana tidak dinafikan, ada sebahagian ulama yang menyatakan tidak mendapat kelebihan berjemaah kerana dia tidak disunatkan. Bila tak disunatkan, maka tidak mendapat pahala berjemaah. Ibnu Hajar dalam kitab Tuhfatul Muhtaj dan juga Imam Khatib Asy-Syirbini dalam Mughnil Muhtaj, Imam Ramli dalam Nihayatul Muhtaj, mereka menyatakan, mereka sepakat iaitu sembahyang berseorangan adalah jauh lebih afdal kerana keluar daripada khilaf di kalangan ulama. Apa maksudnya? Tuan-tuan sembahyang isyak berseorangan lebih baik. Itulah pandangan ulama-ulama Syafi'i kita, pendapat Ibnu Hajar dalam Tuhfatul Muhtaj, Khatib Asy-Syirbini dalam Mughnil Muhtaj dan juga Nihayatul Muhtaj Imam Ramli. Kitab-kitab besar mazhab Syafi'i ini semua menyatakan perkara yang sama, sembahyang berseorangan diri iaitu sembahyang isyak, fardu isyak berseorangan itu lebih afdal daripada tuan-tuan mengikut imam yang sembahyang sunat tarawih. Tapi kalau ada orang sembahyang isyak sekali, tuan-tuan boleh ikut. Maknanya tuan-tuan lambat, ada lagi orang tak sembahyang isyak baru sampai sekali, tuan-tuan sembahyang sekali lah. Sekiranya tuan-tuan terlepas solat sunat witir bulan Ramadan, adakah boleh untuk qadanya secara berjemaah? Witir bulan Ramadan ini kalau terlepas, mana cadang nak buat tahajud esok, tengok-tengok terlepas, tahajud pun terlepas, witir pun terlepas, sedar-sedar dekat abad ke-7 lah. Jadi pada sahur pun terlepas juga. Jadi pada ketika itu salla jama'atan fi qada'ihi mutlaqan, iaitu disunatkan untuk dia sembahyang berjemaah pada qada' dia, sama ada dia qada' pada bulan Ramadan ataupun luar daripada bulan Ramadan. Disunatkan untuk dia buat secara berjemaah. Sebab qada' ini dia seperti sembahyang seperti mana sembahyang tunai juga untuk witir ni. Jadi sekiranya seseorang itu terlepas witir selain daripada bulan Ramadan, dia qada pada bulan Ramadan, maka tak disunatkan berjemaah.
Jadi maksudnya tuan-tuan terlepas witir bulan Ramadan, tak sempat nak qada. Kalau tuan-tuan qada bulan Ramadan, tak jadi masalah lain, memang disunatkan jemaah. Cuma tuan-tuan tak sempat qada bulan Ramadan, nak qada selepas Ramadan, tetap disunatkan juga berjemaah. Berbeza tuan-tuan tertinggal witir bulan Syaban, nak qada bulan Ramadan, tu tak disunatkan berjemaah. Untuk yang tuan-tuan nak qada lah. Tapi yang semayang witir yang setiap malam tu memang disunatkan jemaah. Yang nak qada yang bulan Syaban punya, itu tak disunatkan berjemaah. Sebenarnya isu ni lebih kurang sama tuan-tuan. Sembahyang nak qada zuhur pada waktu maghrib, disunatkan baca kuat walaupun sembahyang zuhur. Nak qada sembahyang maghrib tapi dalam waktu zuhur, disunatkan baca perlahan. Walaupun sekarang ni waktu maghrib nak masuk isyak, tuan-tuan qada sembahyang zuhur, disunatkan baca kuat 2 rakaat pertama. 2 rakaat yang awal lah, rakaat pertama dan kedua. Dia tak lihat dari sudut sembahyang tu baca kuat ataupun tidak. Sembahyang zuhur pun boleh baca kuat, tak disunatkan. Tetapi dia lihat dari sudut waktu. Waktu malam ni, waktu maghrib isyak, baca kuat. Walaupun qada zuhur, disunatkan baca kuat. Kalau tuan-tuan qada maghrib isyak pada waktu zuhur ataupun asar, itu baca perlahan. Sebab dia tak lihat dari sudut sembahyang, dia lihat dari sudut waktu. Kemudian kita lihat doa kunut. Kunut ni makna doa lah. Bila sebut kunut, dari sudut bahasanya, dia doa sama ada kebaikan pun doa kebaikan, kejahatan pun doa untuk kejahatan, doa untuk keburukan. Dari sudut syariat, kunut ini makna doa yang dikhususkan, merangkumi doa dan juga pujian di dalam solat pada tempat yang khusus ketika qiyam. Dia ada 2 elemen yang penting lah kunut ni. Satu dipanggil doa, satu dipanggil sebagai pujian, as-sana. Okey, kunut yang datang daripada Nabi dan juga maknanya dan juga lafaz-lafaznya. Disunatkan kunut pada witir. Pada witir yang datang daripada Nabi. Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma, dia berkata, Nabi SAW mengajar kepada aku beberapa kalimat untuk aku membaca kalimat ini dalam kunut witir. Apa dia? Allahumma hdini fi man hadait. Sebahagian tempat ada surah kecil-kecil lah, dia baca panjang lah, Allahumma hdini fi man hadait. Ha tu pendek lah. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait. Terjemahan dia, Allahumma hdini fi man hadait. Wahai Allah, ihdini. Ihdini, berilah petunjuk kepadaku. Fi man, fi adalah makna ma'a, iaitu bersama orang yang kamu beri petunjuk. Allahumma hdini fi man hadaita. Wahai Allah, berilah petunjuk kepadaku seperti mana berilah petunjuk kepadaku bersama orang yang kamu beri petunjuk. Wa afini fi man afait. Berilah afiat kepada aku bersama dengan orang yang kamu telah beri afiat, telah beri kesihatan, afiat. Wa tawallani fi man tawallait. Kamu palingkan aku bersama dengan orang yang telah kamu jaga. Wa barik li fi ma a'tait. Kamu berilah keberkatan kepada aku ke atas sesuatu yang kamu berikan. Kamu berikan kepada aku. Waqini syarra ma qadait, ataupun waqini bi rahmatika syarra ma qadait. Peliharalah aku daripada keburukan apa yang telah kamu tentukan. Keburukan ini memang kena kepada aku, tapi peliharalah aku daripada keburukan tersebut. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Sesungguhnya kamu yang memutuskan dan kamu tidak diputuskan. Wa innahu la yadhillu man walait. Sesungguhnya Allah Ta'ala menghina orang yang walaita. Allah Ta'ala tidak menghina orang yang kamu jaga, kamu pimpin dia. Wala ya'izzu man adaita. Dan Allah Ta'ala tidak menghina, Allah Ta'ala tidak memuliakan man adaita, orang yang kamu bermusuh. Tabarakta Rabbana wa ta'alait. Maha tinggi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jumhur di kalangan ulama-ulama Syafi'i menyatakan tidak mengapa kalau tambah falakal hamdu ala ma qadait. Sebab dalam riwayat daripada Hasan bin Ali, cucu Nabi ni, Nabi ajar kepada dia beberapa kalimat tak ditambah falakal hamdu ala ma qadait, dan juga astaghfiruka wa atubu ilaik, tidak ada sampai tabarakta rabbana wa ta'alait, sampai situ saja yang Nabi ajar. Dan majoriti di kalangan ulama Syafi'i menyatakan tidak mengapa kalau tambah falakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik. Bahkan Abu Hamid dan juga Imam Bandaniji dan juga ulama yang lain menyatakan disunatkan untuk tambah falakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa tawallani fi man tawallait, tadi maksudnya kamu jadilah penolong kepada aku dan jagalah aku daripada dosa-dosa, bersama dengan orang yang kamu beri pertolongan kepada dia, orang yang kamu jaga daripada dosa. Wa innahu la yazillu man walait, seseorang tidak akan menjadi hina. La yazillu man walait, orang yang mana kamu pimpin dia tak akan jadi hina. Wala ya'izzu man 'adait, tidak akan mendapat kemuliaan kepada orang yang mana kamu musuhi dia. Orang yang kamu musuhi, orang tersebut tak akan mendapat ketinggian atau kemuliaan. Lafaz-lafaz kunut ini datang daripada Nabi. Riwayat daripada Hasan bin Ali, dia kata Nabi ajar kepada dia. Hadis ini adalah riwayat Imam Tirmizi. Dan di sana juga ada satu riwayat, di sana juga ada kunut yang datang daripada Sayyidina Umar. Apa dia? Abu Rafi' kata, aku semayang di belakang Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab, semayang subuh. Sayyidina Umar baca doa selepas rukuk. Sayyidina Umar baca apa? Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nusni 'alaik wa la nakfuruk wa nu'minu bika wa nakhla' wa natruk man yafjuruk. Kita bagi laluan azan sebentar.
Lati Sayyidina Muhammad doa hadis mengenai doa kunut ada dua riwayat. Satu daripada Hasan bin Ali, cucu Nabi, yang Nabi ajar kepada dia beberapa kalimat yang kita baca, Allahumma hdini fiman hadait wa'afini fiman afait, sehingga ke akhir sampai ke tabarakta rabbana wa ta'alait. Dan juga hadis daripada Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Disunatkan masa kunut pada solat witir ni, disunatkan kunut pada witir pada separuh bulan Ramadan, fasa yang kedua lah, malam yang ke-16. Malam ke-15 masih belum disunatkan. Ini semua berdasarkan hadis daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, ketika mana Sayyidina Umar ibn al-Khattab mengumpulkan manusia, sebab Sayyidina Umar masuk dalam masjid, lihat sebahagian semayang di sana, sebahagian semayang di sini, sebahagian semayang bersorangan, sebahagiannya semayang bersama dengan kelompok-kelompok dia saja. Sayyidina Umar kumpulkan satu masjid tu semua berimamkan kepada seorang imam, iaitu Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab menjadi imam pada bulan Ramadan. Dia membaca kunut pada separuh Ramadan yang kedua, malam yang ke-16 hingga akhir. Dan tidak ada seorang pun yang mengingkari perkara ini. Maka itu adalah dipanggil sebagai ijma' di kalangan sahabat. Diriwayatkan daripada Umar bin Al-Khattab, dia menyatakan menjadi satu sunnah apabila separuh bulan Ramadan, iaitu malam yang ke-16, maka disunatkan doa laknat untuk orang-orang kafir pada solat witir, selepas mengatakan sami Allahu liman hamidah, Allahumma qatilul kafarata. Antara doa Sayyidina Umar iaitu, wahai Allah, hapuskanlah orang-orang kafir. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, dia tidak berkunut pada witir, melainkan pada malam yang ke-16 sampailah ke akhir. Dalam mazhab Syafi'i kita, sekiranya seseorang itu membaca doa kunut selepas i'tidal, selain daripada malam ke-16 sehingga ke akhir bulan Ramadan, dan juga selain daripada semayang fardu subuh, maka hukumnya adalah makruh dan disunatkan sujud sahwi, kerana memindahkan sunat ab'ad kepada bukan tempat dia. Kadar tempoh doa kunut ulama berbeza pandangan lah. Kadar qiyam, berapa lama doa kunut yang kita boleh baca, berapa lama tempoh dia. Ibrahim An-Nakhai menyatakan kadar seperti mana idzas samaun syaqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat, lebih kurang satu page, satu muka surat. Satu muka surat lebih kurang berapa minit? Lebih kurang 2 ke 3 minit. 2 ke 3 minit lah, atau 3 minit lebih sikit. Dalam satu riwayat menyatakan sekadar surah idzas samaa'un fatarat wa idzal kawakibun tatharat sampai habis. Ini pendek sikit, separuh page, lebih kurang 2 minit lebih sikit lah. Pernah ditanyakan kepada Imam Ahmad mengenai pandangan perkataan Ibrahim An-Nakhai ini, maka Imam Ahmad menyatakan hadza qalil, ini sedikit, yu'jibuni an yazid, dan aku suka untuk tambah lagi. Dalam riwayat Umar bin Al-Khattab, dia baca doa kunut sekadar seorang lelaki membaca 100 ayat Al-Quran, 100 potongan ayat Al-Quran. Jadi insyaAllah pada bulan yang akan datang kita akan lihat mengenai dengan doa kunut yang imam akan baca, tetapi imam tak baca secara berjemaah tadi, doa untuk diri dia seorang saja. Dia tak baca Allahumma hdina fi man hadait, tapi dia baca Allahumma hdini fi man hadait. Hukumnya makruh, tapi ada beberapa pandangan ataupun beberapa perincian yang ulama ceritakan. InsyaAllah kita akan bincang pada masa yang akan datang. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah juga suratul Asr. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.